Assalamualaikum semua, selamat datang ke Amir's TV. So, korang apa khabar hari ni? Sihat? So, topik kita pada hari ni adalah Apa dia? Tipu orang tak tahu. Boleh baca kan kat bawah tu. Alamak Actually ramai di antara korang suruh aku buat cerita seram. And then aku pun banyak sebenarnya nak buat cerita seram. Ada je bahan-bahan aku untuk buat cerita seram. Tapi ada orang tu bagi idea kat aku, suruh buat pasal origin story tentang Disney princess ataupun puteri-puteri Disney. So mungkin di antara korang ada yang tahu dah pasal benda ni, dan mungkin ada yang tak tahu. Cerita-cerita Disney ni kebanyakannya dia ambil daripada cerita-cerita rakyat diorang. And then Disney ambil, dia ubah jadi animation untuk tontonan kita, tontonan rakyat, tontonan umum lah kiranya kan. Korang nak tahu tak cerita Disney, atau lebih tepat aku boleh katakan cerita based on puteri-puteri Disney, princess-princess Disney, dia ambil daripada cerita yang agak menyeramkan, agak mengerikan, tapi Disney ubah untuk tontonan umum. So scene-scene yang bunuh-bunuh tu tak adalah, Disney takkan buat. Sebab Disney untuk rancangan budak-budak, untuk family tengok. So memang diorang kena ubah lah. And yep, topik kita kali ni kita nak bahaskan tentang cerita asli yang mengerikan melibatkan puteri-puteri Disney. So benda first kali aku nak cerita yang paling ikonik sekali, semua orang tahu cerita ni, cerita Cinderella. So sebelum aku start cerita, aku nak bagi tahu lah sikit. So cerita-cerita puteri Disney ni mostly daripada cerita rakyat, macam aku bagi tahu awal-awal tadi. And mestilah ada banyak versi dia. So versi yang kita tahu daripada penulis Charles Perrault. And kisah asal dia ditulis oleh The Grimm Brothers. And aku nak ceritakan pasal The Grimm Brothers punya versi. Okay, back to the topic, Cinderella. Scene apa yang korang paling ingat? Yep, ada satu scene tu yang fairy godmother bagi dia gown, bagi dia kenderaan, bagi dia sepatu kaca tu untuk datang ke majlis tari menari raja tu, sebab raja tu nak cari jodoh. Tapi ada syarat dia. Tepat pukul 12 dia akan berubah daripada cantik ke tak berapa cantik. Aku tak naklah guna perkataan hodoh, sebab dia tak hodoh pun still orang yang sama. Cuma baju dengan pakaian penampilan je berubah. So daripada cantik ke tak berapa cantik. Sebab baju dia compak-camping, macam kita tahulah, dia kan jadi hamba abdi dekat rumah dia. Part yang aku nak cerita dekat scene yang dia kelang kabut nak berlari waktu dah tepat pukul 12 malam tu. Dia berlari untuk tinggalkan istana sebab tak nak putera tu tahu penampilan sebenar dia. And the time dia berlari tu, dia tertinggal lah sepatu kaca dia sebelah. And then lepas tu putera tu pun tekad untuk cari siapa pemilik sepatu kaca tu. Based on apa yang kita tahu, putera tu cari dan semua tak sepadan. And then Cinderella je sepadan. And then diorang pergi berkahwin. Itu je part yang kita tahu. The Grimm Brothers punya lain sikit. Dia agak mengerikan sikit lah. So dalam versi The Grimm Brothers, part yang mengerikan ni start bila putera tu meronda satu bandar nak cari siapa pemilik sepatu kaca tu. So nak dipendekkan cerita, dia pusing satu bandar tak jumpa. And then the last rumah yang dia pergi, rumah Cinderella. So disuruhlah orang-orang dalam rumah Cinderella tu pakai untuk sarung, untuk cuba kasut sepatu kaca tu. So orang yang pertama cuba adalah kakak tiri sulung dia. Waktu dia nak sarung tu tak muat sebab jari kaki dia terlampau besar untuk kasut tu. So mak dia pandang, mak dia paksa dia untuk potong dua jari kaki dia yang besar tu, ibu jari dengan jari tengah kaki dia tu, supaya muat dalam kasut tu. Lepas tu mak dia cakap apa tahu? Waktu kau jadi puteri nanti, kau tak perlu berjalan dah. Itu kata-kata mak dia. So dia potong dua jari kaki dia tu untuk muat masuk dalam sepatu kaca tu. And then dia tunjuk dekat putera tu. Putera tu pun tengok, dia rasa macam ada something yang tak kena. Dia punya belik, dia perasan ada darah yang menitik dekat sepatu kaca tu. Putera pun berang lah, dia marah. And then dia suruh panggil anak kedua dia. So anak kedua dia pun try kasut tu, tak muat juga. Sebab apa? Sebab tumit dia terlampau besar. Kali ni mak dia tak paksa. Mak dia tak paksa.
mak dia sendiri potong tumit kaki anak dia yang kedua tu untuk muatkan kaki anak kedua dia masuk dalam sepatu kaca tu. So diorang keluar, diorang tunjuk dekat putera tu. So putera tu pun macam skeptikal lagi lah. Dia macam berhati juga, apa yang tak kena dengan budak ni. Dia nampak anak kedua dia ni macam tengah tahan sakit lah, macam tengah tahan sakit. Dia macam ada tak kena dia ni. And then dia perhati dekat kasut tu, still ada darah yang mengalir. And then dia periksa, disuruh buka kasut tu, tengok tumit anak perempuan kedua dia ni dah kena potong. So nak dipendekkan cerita, putera ni pun tanya, bukankah kau ada lagi seorang anak perempuan? Bawa dia kemari. Tapi mak tiri dia cakap, dia ni terlalu kotor untuk try sepatu yang cantik ini. And then mak tiri dia pun panggil, mak tiri dia panggil. And then nak dipendekkan cerita lagi, dia keluar lah. Dia keluar and then dia try, muat. Dan terus putera tu bawa ke istana untuk bertunang dengan dia dan berkahwin. Tapi tak habis lagi part mengerikan. Time wedding dia tu, dua kakak tiri dia ni datang dengan kaki terhencut-hencut. Tapi tak tahulah niat diorang ni nak berbaik ke atau memang ada niat jahat. Tapi dekat pertengahan majlis, ada sekumpulan burung datang menyerang dua orang akak tiri dia ni dan mematuk bahagian dua belah mata diorang ni sampai buta. Itu belum lagi aku cerita pasal dia, Cinderella ni bergelut dengan mak tiri dia sampai dia bunuh mak tiri dia dengan kotak kayu. Tu satu yang kita tak tahu. Satu lagi, fairy godmother tak ada dekat Grimm's version ni. Yang tolong Cinderella ni burung. So itulah part yang mengerikan untuk cerita Cinderella ni, yang kita ni tak pernah tahu pun. Versi yang kita tahu just diorang cari-cari siapa pemilik sepatu tu, dia jumpa Cinderella and then dia kahwin and then diorang pun bahagia selama-lamanya. Itu je yang kita tahu. Kita tak tahu pun sudut gelap dia. So kisah yang seterusnya aku nak cerita pasal Sleeping Beauty. So yang popular sekarang ni cerita Maleficent lah. Maleficent kan? Tak apa-apa ialah yang ada perempuan yang bertanduk tu, yang bersayap tu, yang ada kuasa-kuasa tu. Yang lepas tu ada perempuan tu nama Aurora, anak daripada kedua raja ni. So based on kartun Disney yang kita tahu, si Aurora ni dia pergi ke basement istana tu and then dia terjumpa satu mesin jahit baju ni. And then dia terpanggil untuk sentuh jarum yang kena sumpahan tu. So disentuh, dia kena sumpahan untuk tidur selama 100 tahun. Itu yang based on Disney lah. Disney, lepas tu ada seorang putera raja ni datang, bagikan kecupan cinta sejati sampai dia terbangun. Itu yang cerita Disney. Itu je yang kita tahu. Tapi cerita asal dia agak gelap sikit dan agak disturbing bagi akulah. So cerita asal dia, waktu Aurora ni kena sumpahan, dah terkena sumpahan tidur untuk 100 tahun. Putera raja datang untuk selamatkan dia, tapi tak ada kecupan cinta sejati ke true love apa tah benda tu, tak ada. Dia nampak Aurora ni terbaring, terlantang sorang-sorang kat dalam bilik tu. And dia tergoda dengan bentuk badan Aurora ketika baring tu. And dia rogol Aurora tu. Dia perkosa Aurora tu. Yang paling teruk dia bukan sekali, banyak kali. Nak dipendekkan cerita, sampailah si Aurora ni mengandung anak kembar. Sumpahan tu terbatal ketika salah seorang anak kembar ni dia macam nak menyusu tapi tak dapat. Dia pergilah isap ibu jari Aurora ni. And then Aurora tu terjaga. Macam pelik kan, kebetulan pula si anak kembar ni boleh hisap bekas luka kena sumpahan tu, and then sumpahan tu boleh hilang macam tu je. Tapi tu belum lagi cukup mengerikan. So waktu Aurora dah sedar tu, raja dapat tahulah dia dah sedar, and then dia ada anak kembar 2 orang. So raja tak suka, raja suruh bunuh Aurora dengan anak kembar dia ni. Bukan bunuh je, lepas tu mayat tu disuruh tukang masak buat lauk untuk dia. So itulah cerita asal Sleeping Beauty kalau korang nak tahu. So seterusnya aku nak cerita pasal Snow White.
Ya, video sebelum ni ada aku masukkan Snow White pasal magic mirror on the wall, or mirror on the wall tu. Tapi bukan pasal benda tu. Yang macam kita tahu cerita Snow White ni, ada satu evil queen ni. Dia tak puas hati sebab Snow White paling cantik dalam dia punya bandar. And then dia bagi apple beracun tu untuk Snow White makan. So Snow White tu ambil, makan, dan dia terkena sumpahan untuk tidur. Macam cerita Sleeping Beauty lah kan. Lepas tu dia letak dalam satu keranda kaca tu. So based on apa yang kita tahu, macam aku cakap lah, Disney ni suka main dengan kecupan cinta sejati, true love, apa entah tu. Tapi cerita asal dia bukan macam tu. Dia still ada putera raja datang untuk selamatkan dia. Tapi bukan macam yang kita tahu tu, yang dia datang untuk berikan kecupan cinta sejati and then Snow White pun bangun. Tak. Cerita asal dia, putera raja tu datang. Dia tengok ada satu keranda kaca and then Snow White dalam tu. Dia rasa macam tergoda dengan mayat tu. Dia suka. So dia dah suka dengan mayat tu, apa lagi dia suruh geng-geng dia ataupun orang-orang bawahan dia bawalah keranda tu. So ketika dia orang bawa keranda kaca tu, dalam perjalanan keranda tu terjatuh. So disebabkan keranda tu terjatuh, badan Snow White ni terhempap, and then biji apple yang tersekat dekat kerongkong dia ni terkeluar, menyebabkan dia tersedar daripada tidur dia. Itulah cerita asal dia. And then putera raja tu pun teruskan perjalanan, and then dia orang pun berkahwin. Tapi bukan tu cerita yang mengerikan. Aku just nak bagi tahu cerita asal dia macam mana. Cerita yang mengerikan dia start waktu majlis tu berlangsung. And then the evil queen ni datang, mak tiri Snow White tu datang. Tapi yang ni ada dua versi aku dengar. Aku tak sure mana satu. So versi yang pertama aku dengar, the evil queen ni memaksa Snow White tu pakai kasut besi yang tengah panas berapi, dia tengah merah-merah menyala tu. Dia suruh pakai dan menari sampai dia mati. And then versi yang kedua pula aku dengar Snow White ni yang suruh the evil queen ni pakai kasut tu. Sebagai hukuman apa entah, aku tak tahu. Aku tak tahu mana yang betul. Tapi itulah yang part yang mengerikan, yang Disney tak pernah tunjuk kat kita, yang diubah. So tu je part yang mengerikan bagi cerita Snow White. Dan seterusnya aku nak cerita pasal The Frog Prince, yang cerita seorang puteri ni dia jumpa katak. Katak tu sebenarnya putera raja yang disumpah menjadi katak. And then dia cium katak tu pun berubah jadi putera raja. Sebab sumpahan tu dia bagi syarat kena jumpa cinta sejati, true love. Kena jumpa cinta sejati baru terbatal dia punya sumpahan tu. Kau ingat kan benda tu? Tipulah korang tak ingat cerita Disney berlambak. Dulu time kecil-kecil pun ada siap buat remake lagi kartun dia. And cerita asal dia bukan macam tu. Lagi gelap, lagi mengerikan. Aku boleh buat kesimpulan lah kan, Disney ni disuka pakai versi kiss tau, true love, kecupan cinta sejati, true love kiss. Tapi cerita asal dia tak suka. Tak ada benda tu. Cerita asal tak ada benda tu. Dan dipendekkan cerita, cerita asal ada dicium katak tu. Puteri tu ada cium katak tu, tapi tak jadi apa-apa. Sumpahan tu tak terbatal. So disebabkan kecupan tu tak menjadi apa-apa, dia kenalah buat something kan untuk batalkan sumpahan putera ni. So putera ni pun cakap lah dia kena buat something dekat fizikal dia untuk batalkan sumpahan tu. Benda first yang dia buat, dia ambil putera yang menyerupai katak tu, dia baling sekuat hati dekat dinding. Pop! Tak jadi apa-apa. So second thing yang dia buat, dia pergi bakar putera yang menyerupai katak tu. Dia pergi bakar sampai jadi abu. Still tak jadi apa-apa. And dipendekkan cerita lagi, benda terakhir yang dia buat, dia pergi potong kepala katak tu. Means dipotong kepala putera raja tu. Putera raja tu mati and terbatal lah dia punya sumpahan tu. And dia kembalilah dia menjadi seorang manusia. Tapi dah mati, nak buat macam mana? Dah kena potong kepala, takkan hidup lagi. So itu je lah kisah-kisah puteri-puteri Disney yang mengerikan, atau kisah-kisah gelap Disney yang Disney tak pernah cerita kat kita.
yang diubah 100% bahagian-bahagian yang mengerikan tu jadi untuk jadikan tontonan umum, tontonan kanak-kanak. So kalau Disney ni bukan cerita untuk kanak-kanak, aku rasa dah lama dah dia ambil versi asal ni. Sebabkan Disney ni untuk cerita kanak-kanak lah diubah. So itulah cerita-cerita yang bagi aku agak gelap lah. Tapi kalau nak jadikan cerita pun, kalau diorang jadikan cerita mengikut cerita asal ni, aku rasa best juga. Cuma 18 tahun ke atas lah. So segmen aku kali ni bukanlah seram, dia more pada mengerikan lah pada aku. Ya ke? Korang rasa ngeri ke benda ni? Ada setengah pada korang rasa ngeri lah, ada setengah korang rasa macam biasa-biasa je, tak best pun. So terpulang pada korang lah. Masing-masing ada pendapat, masing-masing ada personal opinion kan. Aku tak boleh nak puaskan hati semua orang. So aku buat benda ni pun based on apa yang korang request. Korang request cerita seram, ya aku bagi cerita seram, but not really. Cuma ya benda ni agak mengerikan. Dan ada juga part-part seram dia tu. Ada juga. Boleh juga buat sebagai penambah ilmu korang tentang cerita-cerita Disney. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi cukup ini je yang aku boleh cerita kat korang. Sebab ni pun dah berapa minit dah. Aku tak nak lah buat video ni macam lama sangat. So macam mana video kali ni? Best tak? Kalau best, jangan lupa hit that subscribe button, hit that like button, okay? Kalau korang tak puas hati ke apa, kalau korang ada cadangan ke apa kan, tak puas hati ke dengan apa yang aku terangkan ni, tak puas hati dengan cara aku ke, atau korang ada cadangan ke, ada something nak kongsi dengan aku ke, boleh komen kat bawah, okay? Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, jangan lupa komen juga korang punya opinion. Apa korang tak puas hati ke, apa korang nak aku tambah dekat video aku ni ke, ataupun korang nak aku suruh ubah style aku ke. Who knows, korang punya pendapat macam mana kan. So pendapat lain-lain aku tak tahu korang suka apa, aku tak tahu korang minat apa. So let me know, komen je kat bawah tu. And I love you guys. See you in the next video. Bye.